A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yakni as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertepatan dengan sambutan Hari Guru pada 16 Mei, iaitu pada tarikh video yang dirakamkan ini. Dan insya-Allah sama-sama untuk kita tadabbur pada ayat ini, yang mana saya nak kaitkan supaya kita sama-sama mempelajari ataupun mengambil ibrah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengingati akan jasa guru. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsiran, saya rujuk dalam tafsir Al-Muyassar, pada ayat huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Huwa itu adalah dhamir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengutuskan kepada kaum yang buta huruf, ummiyin, yakni merujuk kepada Arab Quraisy yang berada di Mekah khususnya pada waktu itu. Yakni Allah utuskan rasulan, iaitu seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum, dari kalangan mereka. Yang dimaksudkan dengan kaum yang buta huruf, ummiyin, adalah orang-orang Arab, dan juga yang dikhususkan mereka yang tinggal di kota Mekah, di kalangan Arab Quraisy. Sebahagian mereka dapat menulis dan sebahagian mereka tidak. Yang ramainya itu adalah yang tidak, yakni buta huruf, sebab mereka bukan di kalangan ahlul kitab. Maksud ahlul kitab di sini ialah mereka sama ada Yahudi ataupun Nasrani yang telah diberikan kitab sebelum daripada Al-Quran, sama ada Zabur, Taurat maupun Injil. Yang mana seperti kita baca dalam kitab-kitab sirah, menyebutkan kepada kita riwayat-riwayat yang mana di Madinah ada sekumpulan mereka dari kalangan orang-orang Yahudi, yang juga selalu memprovok kepada mereka yang tinggal di sana, yakni yang tinggal di Madinah, yang tinggal di Yathrib dari kalangan orang Arab, iaitu berkaitan tentang yang mereka ini dahulu telah dikurniakan nabi-nabi, rasul-rasul dan seumpamanya. Dan makna asal kata ummi adalah orang yang tidak dapat membaca dan menulis, dan kebanyakan orang Arab ketika itu memang tidak dapat membaca dan tulis. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, iaitu membacakan Al-Quran, ayat-ayat firman Allah yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi, dan Nabi SAW menyampaikan pula kepada orang-orang Arab. Padahal Rasulullah SAW juga tidak dapat membaca, tidak dapat membaca pada tulisan ataupun menulis. Dan bagaimana pula Nabi SAW itu
untuk mengajarkan sedang dia tidak mempelajari daripada sesiapa pun. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, iaitu membersihkan mereka dari kotoran kekafiran, dosa-dosa dan akhlak yang buruk. Pendapat lain mengatakan menjadikan mereka memiliki hati yang bersih dengan keimanan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Makna al-kitab pada ayat ini adalah Al-Quran, dan sedangkan pada kalimah al-hikmah ialah merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut sebagai hadis. Pendapat lain mengatakan yang dimaksudkan dengan al-kitab adalah menulis dengan pena, dan al-hikmah yakni pemahaman agama, dan inilah pendapat yang diambil oleh Malik bin Anas. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yakni dalam kesyirikan dan jauh dari kebenaran. Maksudnya sememangnya bangsa Arab ini satu bangsa yang tidak bertamadun, yang tidak terpimpin oleh wahyu, dan memang tidak ada rasul yang membimbing mereka ke arah jalan yang benar. Sebab itulah disebutkan mereka ini Arab jahiliyah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh tadabbur pada ayat ini? Sebenarnya banyak yang kita boleh tadabbur. Cuma dengan ruang yang agak terbatas ini, saya cuba kongsikan satu part, iaitu khusus bagi kita memperingati ataupun bagi kita mengingati segala jasa-jasa guru yang telah mendidik kita selama ini. Dan juga saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru khusus kepada guru-guru saya daripada belajar di peringkat rendah maupun di sekolah menengah maupun di universiti, baik secara formal maupun yang tidak formal, yang belajar bersama dengan para masyayikh di masjid. Kemudian guru-guru saya ada yang saya belajar kitab-kitab nahwu saraf daripada Allahumma salli alaihi wasallam, daripada guru-guru ataupun mereka yang juga belajar di Al-Azhar, di kalangan yang lebih hebat daripada kami, iaitu mereka yang berasal daripada selatan Thailand, iaitu di Patani. Yang masih saya ingat lagi yang mengajar saya saraf, iaitu Ustaz Rusdi, Ustaz Wasyukri. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala-pahala mereka di atas ilmu yang mereka pelajari. Begitu juga dengan siapa-siapalah yang mereka mungkin saya pernah ambil ilmu secara langsung maupun tidak langsung. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan hajat-hajat tuan-tuan guru semua. Dan juga saya pada waktu ini ingin maksudnya menyebutkan ataupun ingin mengucapkan juga kepada kedua ibu bapa saya yang selama ini mendidik daripada kecil sampailah ke waktu ini, yang mana memberikan kebaikan. Jadi apa yang boleh kita ambil manfaat daripada apa yang kita tadabbur ini, cuba kita perhatikan. Pada ayat secara jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai seorang guru. Sebab tu saya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru terbaik sepanjang zaman. Yang pertama, daripada ayat ini kita akan dapat lihat dengan jelas, iaitu peranan seorang guru. Berdasarkan ayat, jelas menunjukkan tugas besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggalas tanggungjawab yang diberikan oleh Allah untuk mendidik umatnya, sekaligus menjadi guru kepada seluruh umat. Tugas utama seorang guru yang disebut pada ayat yang pertama, yatlu alaihim, iaitu membaca. Yakni membaca di sini ialah menyampaikan. Memang orang Arab tak pernah dengar apa itu ayat-ayat Al-Quran. Lalu hanya berdasarkan apa yang dibacakan oleh Nabi SAW, dan pembacaan ataupun bacaan yang Nabi sampaikan pada mereka itu ialah konsep yang disebut sebagai mengenal, yakni memperkenalkan ilmu kepada mereka. Ada yang terima dan ada juga yang ramai di kalangan mereka yang tidak menerima. Yang kedua, wa yuzakkihim, iaitu mensucikan. Maksud mensucikan di sini seperti mana yang kita maklum
bagaimana mereka yang berada di kota Mekah itu mereka adalah penyembah kepada berhala, melakukan perkara-perkara yang syirik, yang jelas bertentangan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana Nabi SAW membimbing mereka, menyebutkan perkara-perkara yang hak, menjelaskan perbezaan antara hak dan juga yang batil. Manakala yang ketiga disebut pada ayat iaitu wa yu'allimuhum, iaitu mengajar dan mendidik mereka. Maka di sini kita dapat lihat bagaimana proses daripada satu fasa kepada satu fasa dalam dakwah Nabi SAW. Mula-mula secara sir, secara tersembunyi, kemudian secara jahar, secara terang-terangan. Kemudian bila berlaku penentangan yang sangat hebat setelah kematian orang yang dekat dengan Nabi SAW, kemudian Islamnya Sayyidina Umar, kemudian akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyelamatkan akidah, untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan kalau kita belajar kat situ, kita nampak bahawa yang sememangnya pada Nabi SAW itu ada contoh-contoh yang mana boleh diikuti oleh guru-guru, bahkan oleh kita semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan ilmu utama yang perlu diajarkan dahulu sudah tentulah Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang disebut pada ayat yang disebut dengan Al-Kitab dan juga Al-Hikmah. Al-Kitab merujuk kepada Al-Quran dan juga Al-Hikmah merujuk kepada hadis Nabi SAW. Kemudian disusuli dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lain. Baik, tujuan mengajar ialah mengeluarkan kejahilan kepada pengetahuan, agar manusia mendapat kebenaran dan jauh dari kesyirikan. Rasulullah SAW merupakan role model terbaik yang perlu diikuti oleh umatnya, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab pada ayat ke-21 Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan benarlah sebagaimana yang selalu diungkapkan oleh para guru kita, bahawa yang baginda Nabi SAW ini diutuskan atas sebab apa? Dalam satu riwayat hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak ataupun makarimal akhlak. Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Maka jelas perkara pertama yang menjadi poin yang saya nak kongsi ialah baginda Rasulullah SAW sebagai role model kepada guru seluruh alam, khususnya kita yang berada di Malaysia yang beragama Islam, yang mana baginda Nabi SAW sudah ada pada dirinya itu contoh teladan. Ikut bagaimana Nabi SAW sebagai pemimpin kerajaan, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua di medan perang, subhanallah, maka segala-galanya itu kita boleh mengikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Baik, kemudian yang kedua yang suka untuk saya kongsikan ialah bagaimana peranan ibu bapa, Kenapa? Sebab ibu bapa merupakan guru pertama. Tanggungjawab hakiki ibu bapa adalah mendidik, mengasuh, mengajar, dan pendek kata mereka lah guru kepada setiap anak-anak mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabarani.
Dalam ayat ini menyebutkan kepada kita bahawa anak yang lahir itu dilahirkan secara fitrah. Apakah maksud fitrah? Dalam surah Ar-Rum ayat 30 menjelaskan apa itu fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yakni tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Makna kata semua anak yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrahnya itu mentauhidkan Allah, dalam keadaan Islam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi di sini maksud fitrah yang disebutkan dalam hadis itu adalah agama Islam. Maka ini adalah tanggungjawab bagi ibu bapa. Bersyukurlah kita atas nikmat iman dan Islam yang telah dididik oleh orang tua kita, ibu bapa kita. Jangan pernah kita lupa jasa dua orang ini, iaitu ibu dan bapa kita yang selama ini mendidik kita. Mereka lah guru pertama kita. Ketika ini pasti anda teringat kepada mereka. Bagi yang ibu bapanya masih hidup, pergilah ziarah, pergilah hubungi mereka. Di saat kita PKP ni, mungkin yang kena rentas negeri, boleh telefon, boleh mesej, boleh WhatsApp, boleh Zoom, boleh macam-macam medium yang pada hari ni untuk mengeratkan silaturahim. Dan bagi mereka yang sudah tiada, maksudnya ibu bapa yang meninggal dunia, sentiasalah berdoa kepada mereka sebagaimana kita diajar, kan? Dalam surah Al-Isra ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Allah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dan lazimilah doa seperti mana doa selepas solat, doa kepada dua orang tua kita. Amaran, jangan sesekali derhaka kepada ibu bapa. Sebagaimana satu riwayat hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu dhunubi yuakhirullahu ma sya'a minha ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa inna Allah ta'ala yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al mamat. Setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali dosa mereka yang derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi. Pernah dengar kisah si tanggang, kisah-kisah penderhakaan anak kepada ibu. Meskipun ianya disebut sebagai kisah dongeng, ianya boleh dijadikan sebagai peringatan kita. Janganlah derhaka kepada ibu tua, janganlah derhaka kepada ibu bapa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, manakala perkara yang kedua yang ingin saya kongsikan bersama ialah mengetahui tentang kedudukan ataupun martabat seorang guru, kan? Sebab dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah ini telah jelas menunjukkan tentang baginda Nabi SAW tidak dipertikaikan lagi. Memang kedudukan, kemuliaan bagi seorang Rasul ada pada Nabi. Bagi kita manusia biasa, yang mana kenapa Allah mengangkat darjat seorang guru berbanding mereka yang bukan guru. Jadi yang pertama, guru ini mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana dalam disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahallahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan untuk kamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ke beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Sudah semestinya seorang guru itu adalah orang yang mempunyai ilmu, yang dengan itulah mereka mengajarkan ilmu kepada anak-anak murid mereka. Yang kedua, iaitu mereka ini guru mendapat pahala atas ilmu yang diajarkan. Sebagaimana satu riwayat hadis daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti mana pahala orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahumullah dalam menjelaskan hadis di atas, dia berkata, kelebihan orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, memberi perhatian dan membantu orang yang melakukan kebaikan, pada hadis ini juga terdapat kelebihan mengajarkan ilmu dan kewajipan ibadah terutama kepada orang yang akan mengamalkan ibadah tersebut dari kalangan orang yang rajin beribadah dan selainnya. Contoh, ini contoh. Contohnya, kita mengajarkan surah Al-Fatihah kepada cucu kita, kan? Selagi mana cucu kita itu membaca surah Al-Fatihah, selagi itu orang yang mengajarkan itu mendapat pahala hasil daripada apa yang dia diajar. Subhanallah. Simple je, ajar surah Al-Fatihah, sudah tentu dia akan sentiasa akan membaca surah Al-Fatihah itu di setiap kali rakaat solatnya. Subhanallah. Banyak pahala. Kemudian disebutkan lagi iaitu kelebihan bagi orang berilmu khusus, yakni guru, daripada satu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Allahu bihi khairan yufaqqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan, ada tertinggal tu. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah, nescaya akan difahamkan perihal agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mohon maaf, hadis tu tertinggal tu. Ada beberapa kalimah tertinggal. May yuridillah, may yuridillahu bihi khairan. Tertinggal may yurid. Maksudnya di sini ialah siapa-siapa yang dikehendaki akan kebaikan yang banyak oleh Allah, nescaya akan difahamkan agama yang mendalam pada dia. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat keterangan yang jelas tentang kelebihan orang-orang yang berilmu di atas semua manusia. Begitu juga keutamaan ilmu agama di atas ilmu-ilmu yang lain. Yang keempat, guru juga mendapat kemuliaan dan juga penghormatan. Sebagaimana riwayat hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan malaikat, penghuni langit serta bumi, sehinggakan semut yang berada di dalam lubangnya dan ikan-ikan di lautan berselawat ke atas guru yang mengajar kebaikan kepada manusia. Tak kiralah mengajarkan ilmu agama ke, asalkan ilmu yang bermanfaat, maka di sana akan mendapat penghormatan. Apatah lagi guru yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nabi kata sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang kelima, yang juga yang terakhir, bahawa guru yang mana mereka ini mendapat lagi keistimewaan, iaitu pahala yang berterusan, pahala yang berkekalan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin,
illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan juga Abu Dawud. Jadi apa hikmahnya daripada ayat ini? Berdasarkan hadis Nabi SAW ini menyebutkan bahawa selepas mati saja, mana-mana anak Adam, manusia ini bila mati saja, terputuslah amalan dia dengan dunia. Maksudnya tak boleh lagi dah nak beramal untuk dapatkan pahala, kecuali ada 3. Yang pertama ni sedekah jariah, kemudian yang keduanya ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiganya ialah doa daripada anak yang soleh. Jadi apa hikmahnya ketiga-tiga perkara yang disebut oleh Nabi ini pada seorang guru? Maka disebutkan yang pertama sedekah. Sedekah bukan sahaja hanya pada wang semata-mata, tetapi seorang guru setiap hari dia menyalurkan sedekah apa? Ilmunya, masanya, wang ringgitnya, pengorbanan dan sebagainya. Kadang-kadang ada guru yang belanja kepada anak muridnya. Kadang-kadang ada guru yang macam-macam lah pengorbanan yang telah dilakukan oleh seorang guru kepada anak muridnya. Subhanallah, semua tu adalah disebutkan sebagai sedekah kan. Mudah-mudahan semua tu akan mengalir sampailah ke hari akhirat. Yang kedua, guru-guru yang menyampaikan ilmunya, anak-anak muridnya akan bertambah dan terus bertambah, dan akan terus menyampaikan ilmu yang diajarnya. Daripada seorang anak murid yang dah dapat ilmu, kemudian dia pula menyampaikan ilmu. Barangkali mungkin dia juga jadi seorang guru, lepas tu disampaikan ilmu lagi. Ini dipanggil MLM, MLM pahala daripada ilmu yang disampaikan. Subhanallah. Walaupun guru itu telah meninggal dunia, tetapi ilmunya tetap kekal. Sebab itu para alim ulama banyak dia menulis kitab. Kenapa? Cuba tengok hari ini, kalau kita nak membicarakan fiqh, kita boleh rujuk fiqh 4 mazhab kan. Fiqh Islami wa adillatuhu boleh kita rujuk. Kalau kita tafsir, masya-Allah banyak kita tafsir. Tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Al-Jalalain, tafsir At-Tabari, macam-macam tafsir. Kenapa para ulama buat sebegitu? Sudah semestinya mereka ingin mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatnya adalah untuk kita yang pada hari ini untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, guru-guru juga sentiasa mendapat doa daripada anak-anak muridnya dan seluruh insan yang sayang padanya. Sampai hari ini pasti kita akan mendoakan kepada guru-guru kita. Jangan pernah tinggal doa kepada seorang guru. Kenapa? Hari ini kita berjaya adalah disebabkan dunia. Kita berjaya ada di dunia ini disebabkan ibu bapa kita. Kita lahir daripada rahim ibu kita. Tetapi berjayanya kita di akhirat nanti adalah disebabkan ilmu yang diajar oleh guru kita. Jadi muslimin muslim adalah rahmati Allah. Hanya sekadar itu, khusus bersempena dengan sambutan Hari Guru, saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Guru kepada semua guru-guru saya dan juga semua guru yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan antum semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab.